Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membentangkan video Qawaid Fiqhiyah KDK 2073 iaitu dalam bab 3 kaedah 17 hingga 18 yang diambil dari buku Qawaid Fiqhiyah Muamalah yang telah diberikan kepada saya oleh pensyarah, iaitu yang saya hormati Ustaz Mujibur Rahman bin Muhammad Saleh. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, saya ingin mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nursydah binti Yaakob. Nombor metrik saya 20070179 dan saya dari program Diploma Kewangan Islam SEM3. Kaedah yang ke-17, At-tabi'ut tabi'un, iaitu bermaksud pengikut itu mengikuti sesuatu pada zatnya, mengikut kepada yang lain, perlu mengikut kepada yang diikuti. Contoh seperti lembu yang mengandung. Lembu yang mengandung itu perlu dijual sekali dengan janinnya kerana janinnya suka dipisahkan. At-tabi' bermaksud mengikut, manakala matbu yang bermaksud yang diikut. Ada 6 aplikasi kenapa munculnya kaedah ini. Yang pertama, sesuatu yang mengikuti tidak berdiri. Yang kedua, sesuatu yang tetap kerana menjadi pergi ikut maka tidak dapat ditetapkan secara sendiri. Yang ketiga, perkara yang ikut tidak dapat ditetapkan melalui hukumnya. Yang keempat, sesuatu yang mengikuti telah gugur maka gugurlah yang diikuti. Yang kelima, sesuatu yang mengikuti tidak boleh mengetahui sesuatu yang diikuti. Yang keenam, sesuatu yang mengikuti tidak memiliki pengikut. Manakala aplikasi kaedah fiqhiyah muamalat, barang jaminan hutang merupakan tabi' dari hutang. Kalau pemberi hutang tu merdekakan orang yang memberi hutang, maka penghutang itu tidak perlu membayar hutangnya. Dalam akad tak perlu menyebut barang yang turut serta dengannya, seperti mangga serta anak kuncinya. Bila berlaku perdamaian antara lelaki Muslim dan non-Muslim, maka isterinya juga terikat dengan perdamaian tersebut. Kaedah yang ke-18, Al-ijaratu al-lahiqatu kalui wakalata sabiqati, yang bermaksud perwakilan dilakukan lebih dahulu sebelum keizinan yang datang. Maksud tak boleh mentasyarufkan atau hak orang lain tanpa izin selain telah diberikan keizinan oleh pemberi wakil. Dalam fiqh muamalat, perwakilan diambil dari perkataan al-wakalah atau al-wakilah, artinya penyerahan. Dan manakala menurut istilah, wakil yang menggantikan tempat yang lain dalam hak dalam kewajipannya. Ada 2 jenis perwakilan. Yang pertama secara mutlak, yang kedua secara qayyid. Secara mutlak adalah bukan bermaksud seorang wakil itu bertindak sesuka hati, tapi maksudnya dia boleh melakukan sesuatu itu yang memberi manfaat kepada pemberi wakil. Yang kedua secara qayyid yang bermaksud bersifat terikat, buat sekadar pemberi wakil yang sudah disuruhnya tidak digunakan untuk salah guna. Aplikasi kaedah fiqhiyah muamalat, apabila menjual harta orang lain tanpa izin pemilik dan tidak diberitahu dan diberikan izinan, maka sah jual beli tersebut. Kaedah yang ke-19, Iza zala mani' ada al-mamnu', apabila sesuatu penghalang telah hilang, maka hukum yang dihalangi kembali seperti semula. Manik itu bermaksud penghalang dari sesuatu. 5 jenis manik, iaitu yang pertama, manik yang menghalang jual beli seorang yang merdeka. Yang kedua, manik yang dijual beli hak orang lain tidak sah jika jual belinya bukan milik orang lain. Manik yang ketiga seperti khiyar, syarat daripada pihak penjual. Yang keempat, khiyar ru'yah yang menghalang lahirnya haknya milik, namun hak milik itu dianggap belum sempurna sebelum pembeli melihat barang yang dibelinya. Yang kelima, manik yang menghalang seperti cacat. Manakala bahagian manik, iaitu manik al-huk
sesuatu yang menjadi pencegah adanya hukum. Contoh, sesuatu sebagai ayah menjadi penghalang seorang dihukum qisas sekalipun telah membunuh. Manik as-sabab, sesuatu yang mempengaruhi sebab. Contohnya, hutang yang mempengaruhi kadar nisbah harta pada masalah zakat. Aplikasi yang digunakan dalam fiqh muamalah adalah dalam jual beli diberikan khiyar aib pada jual beli haiwan. Sekiranya terdapat kecacatan, batalnya akad. Kaedah yang ke-20, iza saqata al-aslu saqata qar'u. Apabila gugurnya pokok, maka gugurlah cabangnya. Bermaksud, pada asal telah jatuh dari hukum, maka jatuh juga yang menjadi cabangnya. Contohnya, seseorang yang menurut hukum azimah apabila berhutang kepada orang lain dan wajib membayarnya, tetapi kalau telah dibebaskan dari hutang itu, maka tak perlu membayar. Aplikasi kaedah fikih muamalah yang digunakan adalah apabila wakil tersebut meninggal dunia, maka perwakilan tersebut terbatal. Kaedah yang ke-21, yu'tafaru fi baqa'i ma la yu'tafaru fil ibtada'i. Boleh dimaafkan pada mengekalkan perbuatan, tetapi tidak boleh dimaafkan pada permulaan perbuatan. Contohnya, sewa menyewa. Terdapat syarat ketika melakukan akad, maka berlaku rasa bersalah ketika melakukan akad, maka dibolehkan untuk membatalkan atau meringankan sebagai syarat yang untuk meneruskan akad. Contohnya, diwajibkan membayar wang pendahuluan sewa kedai, tetapi jika ingin sambung sewaan tersebut, tidak perlu membayar pendahuluan. Aplikasi kaedah fikih muamalah yang digunakan adalah si pembeli tidak boleh mewakilkan kepada si penjual untuk menimbang jualannya, kecuali si pembeli memberikan kepada si penjual supaya menimbang barang tersebut. Yang kedua, tidak sah wakaf barang bergerak seperti lembu, tetapi dibolehkan wakaf barang bergerak apabila disatukan dengan seladang tanah. Kaedah yang ke-22, yulzamu mara'atu syarti biqadri al-imkani, yang bermaksud dilazimkan menjaga syarat menurut batas kemungkinan. Syarat-syarat yang ditetapkan bersama di antara mereka yang bermuamalah merupakan kewajipan untuk melaksanakannya. Syarat iaitu ta'yid membatasi, ta'liq bersifat menggantungkan, syarat syari yang menyempurnakan sebab dan menjadikan efek timbulnya padanya. Syarat jali, ada 3 syarat yang ditetapkan untuk menyempurnakan hikmah sesuatu perbuatan hukum dan tidak bertentangan. Yang kedua, syarat yang ditetapkan tidak sesuai dengan maksud perbuatan hukum. Yang ketiga, syarat yang tidak jelas, bertentangan atau sesuai dengan hikmah perbuatan hukum. Aplikasi kaedah fikih muamalah yang digunakan iaitu dibolehkan dalam akad jual beli, disyaratkan penjual akan menahan barang yang dijual sehingga hutangnya dilunaskan. Yang kedua, syarat yang memberi faedah dalam penjualan. Yang ketiga, syarat yang bertentangan dengan perjanjian jual beli. Al-maqrufu baina tajari kal masyruti bainahum, yang bermaksud sesuatu yang telah menjadi uruf di kalangan pedagang seperti syarat yang berlaku bagi mereka. Bermaksud perkara yang telah menjadi kebiasaan dan yang sering berlaku di kalangan para pedagang. Uruf ni bermaksud yang baik dan berulang. Menurut Al-Jurjani, sesuatu yang disebut uruf bukan semata-mata boleh terima tabiat, tapi perlu sejalan dengan akal manusia.
Aplikasi kaedah fikih yang digunakan dalam ni adalah tidak mengapa jika tidak melafazkan akad ketika jual beli kerana sudah terbiasa, sama ada seperti sewa menyewa, hibah kerana dianggap biasa. Yang kedua, apabila seorang wakil disuruh untuk menjual barang yang mewakilkan, perlu dibayar mengikut tempoh yang ditentukan. Yang ketiga, transaksi jual beli batu bata menyediakan angkutan sampai ke rumah pembeli. Biasanya harga batu bata tu yang dibeli sudah termasuk dalam kos pengangkutan. Kaedah ke-24, kulla qardin jarra naft'an wa hawa rabbaha haramun. Setiap hutang yang didatangkan manfaat adalah riba. Yang bermaksud hutang-hutang yang membawa faedah kepada pemberi hutang adalah termasuk riba. Riba menurut etimologinya al-ziyadah, iaitu bertambah, meminta tambah daripada sesuatu yang menguntungkan. Al-nama, berkembang atau berbunga. Ihtazat, berlebihan atau mengelembung. Riba menurut fuqaha ada dua jenis, iaitu riba jahiliyah, iaitu riba bunga ataupun faedah. Yang kedua, riba jual beli. Riba jual beli ni ada dua jenis. Riba al-fadl, seperti menambah berat emas seperti 20 kg kepada 23 kg. Riba nasiyah, iaitu barang yang dijual tidak sama nilai seperti emas ditukar kepada perak dan menangguhkan pembayarannya. Aplikasi yang digunakan dalam kaedah fikih ini adalah apabila seorang meminjam harta kepada orang lain hingga masa yang telah ditentukan dengan syarat perlu menerima dari peminjam pembayaran lain menurut keadaan yang ditentukan tiap-tiap bulan. Itu saja daripada saya video untuk kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.